Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin wal mumtazin fi kulli imtihanina fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir wa tammim bil khair insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati Puan Siti Aisyah, seterusnya para jemaah Puan Siti Aisyah ni yang kontak saya lah kan. Namun yang pengurusinya cikgu apa itu? Radiyah. Cikgu Radiyah sempat berkenalan. Bekas cikgu kan? Ustazah Radiyah, masya-Allah. Dan seterusnya jemaah muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, insya-Allah pada tengah hari ini, hampir tengah hari, kita akan mulakan pembacaan 50 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua para wanita. 2 minggu lepas saya ada hadir ke sini berkongsi tentang pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan galakkan menuntut ilmu. Dan kalau kita ingat sekali lagi, ilmu bagaimana yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak berhenti menuntut dan mempelajarinya, iaitu ilmu-ilmu yang membawa kita semakin takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu-ilmu sebegini tentunya tidak lain dan tidak bukan ilmu-ilmu yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu minggu yang pertama saya di sini. Dan alhamdulillah ini minggu ataupun kali yang kedua, dan alhamdulillah juga diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk saya menemukan buku yang saya cari. Hampir 2 minggu saya cari tak jumpa, akhirnya saya jumpa buku yang saya cari, iaitu 50 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita usaha untuk setiap minggu kita baca dan fahamkan serta mengambil apa-apa yang iktibar yang boleh kita jadikan bekalan sepanjang hidup kita sebagai seorang wanita. Maknanya ada 50 minggu yang kita akan cuba menadah telinga, menadah hati kita supaya kita mengambil iktibar pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama insya-Allah kita mulakan hari ini yang bertajuk selamatkan diri dari api neraka. Itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua umat baginda yang sangat baginda kasihani, iaitu kaum wanita. Nabi pesan pada kita semua agar selamatkanlah diri kita masing-masing daripada api neraka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam matan bahasa Arabnya, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha atau fitrin ilal musalla famarra ala an-nisa. Pada satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengerjakan solat adha ataupun solat fitrin, hari raya Aidil Fitri, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar di pagi harilah untuk menunaikan solat, dan lalu pada satu kelompok kaum perempuan. Contoh Pak Imam kita lah kan, pagi-pagi ada kuliah duha, kemudian lalu jemaah perempuan tengah sibuk-sibuk kat belakang sediakan makanan. Jadi imam kita pun berhenti sekejap berpesan kepada jemaah perempuan. Begitulah lebih kurang ceritanya ya. Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi lalu nak keluar pergi solat pagi. Kemudian terserempak dengan satu kumpulan wanita, lalu Nabi stop sekejap dan menyampaikan apa yang nak dipesankan.
Apa yang dipesan? Nabi pesan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai wanita-wanita, wahai perempuan-perempuan, wahai makcik-makcik. Tapi Rasulullah tak cakap makcik. Ya ma'syaran nisa, wahai wanita-wanita, bersedekahlah kamu semua. Itu straightforward Nabi SAW sebut. Tasaddaqna, bersedekahlah kamu semua. Fa inni uritukunna akthar ahlin nar. Nabi kata apa? Sesungguhnya aku telah diperlihatkan kamu ini ramai dalam kalangan ahli neraka. Subhanallah. Ini Nabi SAW yang memberitahu kepada segelintir wanita di zaman Nabi ketika itu. Nabi kata bersedekahlah kamu banyak-banyak kerana aku telah diperlihatkan oleh Allah bahawa kamu ini, golongan kamu, kaum wanita ramai dalam neraka. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat hadis yang lain, Nabi bersabda, tasaddaqna wa akthirna istighfar. Wahai wanita, banyakkan bersedekah dan perbanyakkan istighfar. Ya, istighfar, ada tambahan. Fakulna, perempuan-perempuan, makcik-makcik, wanita-wanita tu pun kata, ya, wabima ya Rasulullah, kenapa pula jadi macam tu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, tukthirna al-la'an wa takfurna al-ashir. Maksud dia apa? Rasulullah kata, kerana apa? Kerana kamu banyak melaknat dan mengingkari keluarga atau lebih spesifiknya suami kamu. Kerana tu. Ya. Jadi memang terkena batang hidung kita semualah bagi yang dah bersuami. Punca Rasul SAW memberitahu baginda diperlihatkan ramai daripada kalangan wanita itu menghuni neraka kerana banyak melaknat, takfurnal ashir, ya. Banyak mengingkari suami. La'an itu disebut sebagai melaknat dan la'an wa takfur, mengingkari dan melaknat suami. InsyaAllah, macam mana seorang isteri melaknat suami, ya. Kemudian Nabi menyambung, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbir rajul al-hazin min ihdakunna. Nabi sambung lagi, Nabi kata, aku tidak melihat wanita-wanita yang kurang akal dan agamanya dari salah seorang di antara kamu yang dapat menyaingi fikiran seorang lelaki yang teguh hatinya. Nabi sambung lagi, ya. Bila perempuan-perempuan tadi, wanita-wanita tadi tanya, kenapa Rasulullah kami yang jadi banyak dalam penghuni neraka? Rasulullah SAW bersabda, kerana kamu banyak di kalangan kamu ni yang melaknat dan mengingkari suami. Dan Nabi sebut lagi, aku tidak melihat wanita-wanita yang kurang akal dan agamanya dari salah seorang di antara kamu yang dapat menyaingi fikiran-fikiran lelaki yang teguh hatinya. Itu puncanya, ya. Jadi dekat situ kita faham puncanya kenapa wanita ataupun cenderung untuk mengingkari ataupun melaknat suaminya. Sambung lagi. Qala wa qulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Apa maksud kamu wahai Rasulullah bahawa di kalangan kami ni ada yang pendek akalnya mudah dan kurangnya agama. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala alaysa syahadatul mar'ah mithlu nisfi syahadatir rajul. Rasulullah kata, bukankah kesaksian seorang wanita seperti setengah kesaksian seorang lelaki? Rasulullah kata. Dalam bab hukum hakam, jemaah yang dirahmati Allah, bila saksi, ya, dalam mahkamah syariah, kalau saksi itu lelaki memadai seorang, cukup seorang. Tetapi kalau saksi itu perempuan, perlu didatangkan 2 orang, baru dia punya equal, dia punya argument, justification dan sebagainya. Itu dalam hukum hakam. Dan itu juga represent ataupun membuktikan hadis Nabi SAW
Yang disebut wanita itu dengkil akalnya, ya, dan kurang agamanya. Dan alaisa, dan kemudian Nabi menyambung, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Dan bukankah bila perempuan itu didatangi haid, Nabi kata kamu diuzurkan daripada solat dan puasa, maka pelaksanaan syariat kamu pun kuranglah, kan? Tidak sesempurna orang lelaki kerana rukhsah tersebut. Qulna bala. Maka wanita-wanita tersebut menyebut, betul ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzalika min nuqsan diniha, dan itulah yang dimaksudkan dengan kurangnya agama kamu. Bukannya kita kurang beriman, tetapi kerana fitrah wanita itu didatangi haid, maka dia tidak perlu untuk melaksanakan solat dan juga puasa. Maka pengamalan syariat agamanya pun dalam sebulan tu dia akan kurang. Itu maksudnya. Dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, beberapa poin yang boleh kita ambil intipati daripada hadis pertama yang kita kongsikan, yang diriwayatkan daripada hadis yang sahih, ya, yang disampaikan kepada Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang gesaan kepada kita semua supaya dua perkara. Pertama, perbanyakkan sedekah, dan kedua, perbanyakkan istighfar. Ada sebab, ya, Rasul sebut spesifik kepada wanita. Dalam cerita tadi, dalam hadis tadi kita dengar Nabi lalu untuk pergi solat dan tersempat dengan sekumpulan wanita. Nabi berhenti dan Nabi sebut, wahai kaum ya ma'syarun nisa, wahai wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kamu. Dalam riwayat yang lain, fa'akthar istighfar, dan perbanyakkanlah kamu istighfar. Lalu perempuan tadi ataupun kumpulan tadi tanya, kenapa pula wahai Rasulullah? Ya. Dan Rasul memberitahu beliau, baginda diperlihatkan Allah dalam Isra' Mi'raj, ya. Dalam peristiwa Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan burak, ya, Isra', perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis, dan kemudian Mi'raj daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha sana. Jadi ketika itulah Nabi diperlihatkan Allah dengan keadaan syurga dan neraka. Dan Masya Allah, kerana kesian dan sayangnya Nabi SAW kepada kaum wanita, kan, kita semua, maka Nabi pesanlah perkara tersebut supaya kita tidak tergolong dalam kaum ataupun golongan wanita yang Nabi telah diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu satu bab. Dan Nabi SAW menghuraikan lagi pada hadis yang kita baca tadi, mengapa agaknya, ya, wanita itu ramai ditakdirkan ataupun diletakkan sebagai penghuni neraka. Kerana ketika di dunia mereka ini banyak disebut, ya, dalam hadis tadi, tuksirnal la'an wa takfurnal ashir, banyak melaknat dan mengingkari suami. Dan Nabi syarah ataupun elaborate lagi, kenapa wanita cenderung jadi begitu? Kerana dengkilnya akal dan kurangnya agama mereka. Dengkil akal tu maksudnya apa? Tak fikir panjang. Dan kurang agama sebab beremosi. Perempuan, ya, waktu datang haid, emosinya macam mana? Sebab tu keluarnya istilah swing mood, kan? Mood dia swing. Mood dia tak tentu. Swing tu maksudnya beralih, kejap macam ni, kejap macam ni. Jadi wanita, orang lelaki kena tahu fitrah wanita, ujiannya bila mana ketika dia didatangi haid, dia punya keadaan hormon dalam bercelaru. Hormon dalam dia tak macam biasa. Itu cabaran lah, itu ujian untuk wanita. Dan ketika hormonnya tak normal, dia akan sedikit mengganggu emosi wanita. Sebab itu pantang berlaku aja apa-apa hal dalam rumah tangga, wanita mudah untuk melenting, contoh, ya, mudah untuk mengingkari apa-apa kehendak suami dan sebagainya, kerana faktor fitrahnya itu. Tapi itu kita ambil positif sebagai ujian khas untuk para wanita. Bila mana kita semua berjaya mengurus
emosi ketika haid, itu besar ganjaran pahalanya di sisi Allah. Dan kalau kita nak faham dalam konteks hadis ni, sudah tentu kalau ketika haid, ketika emosi wanita itu tidak menentu dan sebagainya, dan wanita tersebut berjaya mengurus dengan baik, boleh melayan suami dengan baik, boleh menguruskan rumah tangga anak-anak dengan baik, sudah tentulah wanita ini terkeluar daripada apa yang disebutkan oleh Nabi sebagai wanita yang dengkel akal dan kurang agamanya. Kurang agama tadi yang Nabi maklumkan kerana waktu haid dia tidak perlu solat dan tidak perlu puasa. Itu maksud kurang agama tu, ya. Maksudnya dia terkecuali dari melakukan amalan syariat ketika itu. Bukan maksud kita ni kurang agama, kurang beriman, tidak, ya. Tapi Nabi nak bagi tahu begitulah. Maknanya kita faham juga dalam konteks hadis ni bahawa amalan-amalan syariat seperti puasa, seperti solat, dia sedikit sebanyak membantu menenteramkan emosi kita. Sebab itu Nabi SAW kaitkan bila mana wanita yang uzur ini dia tidak melaksanakan syariat kerana mendapat rukhsah, ketika itu juga bebanan emosi bertimpa-timpa. Kan? Sebab kita kurang mengingat Tuhan dalam bentuk yang formal lah, ya. Tetapi tidaklah bermakna bila kita didatangi haid itu kita lupa Allah. Tidak, ya, tidak. Maka wanita digalakkan, ya, oleh Nabi SAW, oleh amalan ummahatul mukminin dan sebagainya. Bila wanita datang haid, apa yang perlu dilakukan? Perbanyakkan istighfar, perbanyakkan zikir, perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Lebih banyak daripada waktu dia suci. Supaya apa? Supaya emosi dia tadi dapat diuruskan dengan baik. Itu ujian. Ujian fitrah kita sebagai wanita, kita ada that kind of ujian. Kita ada ujian. Dan Nabi SAW dah pesan dekat kita macam mana nak urus ujian tersebut dengan baik. Dan Nabi dah bagi warning, kalau ujian itu, ujian datang haid, iaitu emosi tidak stabil dan sebagainya, kita tidak dapat urus dengan baik, dia akan membawa akibat-akibat yang buruk, bukan sahaja di dunia, bahkan akibat yang buruk di akhirat, kerana menghuni neraka Jahannam. Itu cerita daripada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu hadis yang pertama. Itu overviewnya, namun suka untuk saya memetik apa yang disyarahkan dalam hadis kitab yang kita gunakan ni, ya. Saya bacakan sedikit. Mafhum keseluruhannya telah saya sampaikan, apa yang Nabi nak sampaikan. Namun sekarang saya nak sampaikan pula daripada penulis kitab, Syekh Majdi Said Ibrahim. Semasa beliau mengumpulkan hadis-hadis ni, satu hadis tu beliau cerita dan perincikan lagi apa yang berkaitan dengan hadis ini. Tadi apa yang saya sampaikan memang direct daripada hadis melalui kefahaman saya. Saya sampaikan dengan bahasa yang saya kira mudah, ya, yang saya cuba sampaikan. Dan sekarang saya akan petik pandangan daripada Syekh Majdi, apa yang beliau ingin sampaikan pula kepada kita based kepada hadis tadi. Baik, yang pertama, Syekh Majdi menyebut Islam yang hanif memandang masing-masing di antara laki-laki dan wanita. Islam yang hanif tu maksudnya agama Islam yang suci, ya. Agama. Sebelum datangnya Islam, ya, agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, dan yang pertama sekali Nabi Ibrahim alaihissalam, itu juga disebut sebagai agama yang hanif. Hanif itu maksudnya yang suci, agama samawi daripada Allah. Tetapi yang diguna pakai nama Islam ini khas kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW, yang bukanlah agama lain, tetapi agama yang telah disempurnakan, yang telah disempurnakan. Makna kata daripada sebelum Nabi Muhammad SAW, susur galur agama itu telah ada. Bermula dengan Nabi Ibrahim sehinggalah membawa kepada Nabi SAW.
Sebab itu disebut Islam ini yang hanif, agama yang hanif, yang berakar umbi daripada agama yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi agama Islam ini memandang masing-masing antara lelaki dan wanita sebagai pasangan yang keduanya kehidupan manusia berjalan beriringan tanpa melebihkan yang satu di atas yang lain dari sisi nilai kemanusiaannya. Tadi dalam hadis tadi kan Nabi sebut kerana apa bila ditanya oleh wanita tadi kenapa kami ni ramai yang menghuni neraka kan. Nabi sebut kerana kamu ni cenderung untuk melaknat dan mengingkari suami. Kerana akal kamu dengkel, ya, akal kamu dengkel dan agama kamu kurang. Jadi itu tadi telah saya bahaskan kenapa. Tapi di sini bukan tapilah ya. Syekh Majdi kita kata memperincikan lagi. Namun demikian walaupun ada waktu-waktu setiap bulan sebahagian daripada kita diringankan daripada melaksanakan syariat agama, ya. Namun bagi Syekh Majdi beliau menyebut bahawa di antara lelaki dan wanita ini ada kedudukan masing-masing di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap dari kita, lelaki baik perempuan, ada peranannya dan status kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi lelaki tidaklah disebut lebih mulia daripada wanita dan sebagainya. Sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana dalam satu ayat Al-Quran surah Al-Hujurat, ya, ayat 13, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Frasa yang terakhir itu penting. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tak sebut pun lelaki ke perempuan. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang wanita. Kita semua ni diciptakan Allah daripada kombinasi, ya, baka lelaki dan wanita. Kalau lelaki je takkan menghasilkan anak. Kalau perempuan saja takkan menghasilkan anak. Jadi dua-dua penting, mak ayah penting. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku. Ada kaum Melayu, ada kaum Arab, ada Iban, Kadazan, ya, asli dan sebagainya. Untuk apa? Mengapa Allah mentakdirkan kita wujud dan jadi dalam bangsa-bangsa tertentu? Saya bangsa Melayu, mungkin kalau kita pergi tempat lain ada bangsa lain dan sebagainya. Allah sebut tujuannya sebab untuk kamu saling berkenalan. Kalau kita pergi mengerjakan umrah atau haji, kita akan jumpa macam-macam jenis orang, kan? Kita kena ingat ayat ni. Bila kita jumpa macam-macam jenis orang, Allah sebut apa? Tujuan Allah cipta berjenis-jenis tu supaya kamu saling berkenalan. Jadi pergi sana janganlah sombong. Pergi sana janganlah malu. Bersapa, bertegur dengan orang yang lain bangsa dengan kita. Macam mana orang cakap, Ustazah? Dia cakap Arab, saya tak kerti cakap. Contoh, ya. Dia cakap bahasa Sepanyol, kita cakap bahasa Melayu tak kerti. Paling kurang senyum. Kan? Nak menyapa tu tak susah. Tak kerti nak cakap, apa khabar? Bagi salam. Assalamualaikum. Kan? Jumpa orang yang tak kenal, Pakistan, orang India, ramai kat sana kan. Jumpa bagi salam. Ya. Jadi bila kita berkenalan dan bertaaruf, ya, maka kita telah membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah. Tujuan diciptakan pelbagai jenis manusia ini adalah untuk saling berkenalan. Sebab yang dirahmati Allah, bila mana kita buat sesuatu, kita faham kerana itu adalah tujuannya, kita akan rasa seronok sangat. Tak percaya, buatlah, ya. Siapa yang hujung tahun ni nak pergi mengerjakan umrah? Nanti pergi, jumpa orang tak kenal, senyum. Dia akan senyum balik pada kita walaupun kita tak tahu nak cakap dalam bahasa apa. Paling kurang bagi salam. InsyaAllah dia akan jawab salam. Dan kita akan rasakan satu kegembiraan dalam hati.
Kerana apa? Kerana kita ikut apa yang Allah sebut. Kita membuktikan apa yang Allah sebut tentang kenapa kita dijadikan berbeza-beza. Jadi kita menghayati, bagi salam dengan penuh penghayatan. Bagi salam dengan penuh kefahaman. Oh, inilah tujuannya Allah jadikan aku orang Melayu, kulit kita coklat. Sana jumpa mungkin orang Turki ke kulit putih, jumpa orang Pakistan gelap sikit kan. Kita fahamkan perkara itu. Oh, Allah, tujuannya Allah jadikan supaya kita saling berkenalan. Sampai sana contoh, senyum, bagi salam. Kalau boleh cakap, cakaplah bahasa isyarat dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang kan bila kita pergi sana, orang-orang yang tak kenal tu dia suka nak bercakap dengan kita. Suka nak bercakap tapi tak reti. Tapi dia cakap aja, makcik-makcik tu kadang-kadang orang Iran, Iraq, dia cakap je dengan kita. Itulah satu kemanisan bila mana kita faham, kita buat sesuatu kerana kita faham itu adalah tuntutan daripada Allah dan kita telah membuktikan apa yang disebut oleh Allah sebab dijadikan kita ini berbeza-beza. Itu pertama. Poin yang lain dalam ayat tadi surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Penghujung ayat tu setelah Allah bagi tahu sebab Allah cipta kita berbeza-beza, Allah bagi tahu. Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam kamu semua yang pelbagai jenis bangsa ni, bangsa Arab ke, bangsa Melayu ke, bangsa orang putih Spanyol dan sebagainya, Allah bagi tahu yang paling mulia antara kamu ini atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin dia. Allah tak sebut orang Arab yang paling mulia, orang yang paling fasih cakap bahasa Arab dia yang paling mulia, orang yang paling cantik yang paling mulia, orang yang tinggi pangkatnya, kedudukannya dalam masyarakat yang paling mulia, orang yang kulit warna putih yang paling mulia. Allah tak sebut pun. Ya. Yang Allah sebut takwa. Orang yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah. Allah tak sebut pun orang lelaki yang paling mulia daripada perempuan, tak sebut. Maknanya setiap daripada kita semua ni berpeluang menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah tahu begitu, maka seharusnya dalam diri kita ada perasaan inginkan, ada motivasi untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk apa kita jadi orang yang paling mulia di sisi Allah? Apa kita dapat? Masya Allah. Kita tengok dalam dunia ni je lah. Kita tengok dalam kawasan taman ni je lah. Orang yang paling dihormati siapa agaknya? Siapa agaknya orang taman yang paling dihormati? Kita tak kenal pun siapa. Biasanya lah ya. Kalau dalam taman, dalam satu kawasan yang paling dihormati mestilah orang pengurusi surau, pengurusi masjid, ketua JKKKK ke kan, yang paling kita hormatilah pemimpin, senang cerita. Yang dipimpin, orang yang memimpin kita, itu yang kita hormati. Agak-agaknya orang yang paling dihormati tu kan, kalau dia datang macam mana sambutan orang-orang sekeliling dia, macam mana persediaan orang-orang sekeliling dia. Kalau ketua ataupun jawatan kuasa pengurusi masjid jauh sikitlah daripada kita kan, contohnya tak boleh nak imagine. Contoh Agung lah, contoh kan, Agung kata nak datang surau ni. Khamis malam Jumaat ni Agung nak datang. Ya. Kak Siti pun tak tentu arah nak menyediakan ya persiapan kan. Tak tentu arah nak menyediakan persiapan. Dan macam mana juga orang sekitar nilai. Bukan sekadar orang taman ni. Sekitar nilai. Hatta sekitar nilai termasuklah usin dan sebagainya akan dijemput. Diraikan dan sebagainya. Jadi dekat situ kita boleh bayangkan, kalau orang yang dimuliakan tu bagaimana layanannya, ya, mendapat layanan dan sebagainya, apatah lagi kalau yang memuliakan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala.
Sesama manusia pun, kalau orang tu dimuliakan, dihormati, layanan orang sekeliling, sambutan orang sekeliling pun dah sekian, apatah lagi kalau antara manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang itu dimuliakan oleh Allah, kita lah, kita tak nak cakap orang, kita nak cakap kita sebab itu satu doa. Kalaulah kita itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bayang tak macam mana layanan Allah pada kita. Bagaimana penerimaan Allah pada kita ketika kita roh kita nanti pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana layanan Allah? Ketika di padang mahsyar, ya, ketika kita semua sedang menunggu giliran masing-masing untuk dihisab, ditimbang amalan. Bagaimana layanan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Kalau kita orang yang dimuliakan Allah, sudah tentu kita boleh merasakan, boleh membayangkan, boleh imagine bagaimana sekian bentuk layanan Allah pada kita. Maka itu yang kita inginkan. Mengapa kita ingin menjadi orang yang bertakwa? Kerana kita inginkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita inginkan kedudukan yang mulia di sisi Allah? Kerana kita inginkan pengakhiran abadi yang bahagia. Kerana itu sahaja. Ya, kerana itu sahaja. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Allah Subhanahu Wa Taala memperteguhkan lagi bahawa kita tidak dibenarkan menghina ataupun membezakan antara satu kaum ke kaum yang lain. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Ya. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan, menghina, mengherdik kaum yang lain. Asa an yakunu khairam minhum. Boleh jadi orang yang kita herdik, kaum yang kita herdik, bangsa yang kita herdik, masyarakat yang kita herdik tu mereka lebih baik daripada kamu. Bangsa tu lebih baik daripada bangsa kamu. Wala nisa'un min nisa'in. Begitu juga janganlah kamu herdik perempuan ni. Ya, kita membezakan perempuan ni daripada perempuan yang lain. Ya. Asa an yakunna khairam minhun. Boleh jadi orang perempuan yang kita pandang rendah itu dia adalah lebih baik daripada perempuan-perempuan lain. Itu kata Allah. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu memanggil dengan gelaran yang buruk. Panggil orang lain dengan gelaran yang buruk. Jadi ini larangan-larangan yang Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 11 berkaitan dengan bagaimana kita double standard orang lain. Bagaimana kita menghina orang lain, bagaimana kita cenderung untuk pandang rendah pada orang lain. Dan ini jelas disebut jangan. Larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam surah As-Sur ayat 21. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kullu mri'in bima kasaba rahinun. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Jadi dalam ayat ini jelas Allah tidak membezakan lelaki lebih banyak tanggungjawab daripada perempuan, perempuan lebih banyak daripada tanggungjawab pada lelaki. Tidak. Kullu mri'in, setiap daripada kita ni terikat dengan tugas masing-masing. Walaupun fitrah orang perempuan ni suka merungut, ya. Penat sikit, alah asyik saya je yang kena buat kerja, awak buat apa, goyang kaki dan sebagainya. Contoh, ya. Tu biasa tu ayat orang perempuan. Saya perempuan, saya tahulah tu. Tapi Allah kata setiap daripada kamu terikat dengan tanggungjawab masing-masing. Jadi bila kita rasa kita macam nak merungut aja, ya, kat rumah contoh, kita rasa kita yang paling banyak buat kerja, ya, suami tak banyak sangat. Silap. Setiap daripada kita ada tanggungjawab masing-masing. Tinggal lagi buat tak buat. Dia buat tak buat. Mungkin saya boleh kongsikan kalau kita orang perempuan ni kerja kita memang yang jenis halus-halus, ya.
hal rumah tangga, mengemas rumah, membersihkan rumah, meneliti rumah, menjaga anak, mendidik anak, benda yang halus-halus, yang bela-bela tu memang sesuai dengan fitrahnya perempuan. Memang sesuai dengan fitrah yang perempuan. Tetapi kalau hal-hal yang besar-besar, yang perlukan tenaga, yang perlukan kerja luar, ya, dan sebagainya, itu sesuainya dengan watak seorang suami. Jadi setiap orang ada tugas dan peranan masing-masing. Maka janganlah kita rasa kita orang perempuan yang paling banyak kerja dalam dunia ni. Ya. Orang lelaki pun ada kerja dia sesuai dengan diri dia sebagai seorang lelaki. Jadi bila kita faham macam tu, kita mudah untuk beralah dengan suami kita. Kita mudah untuk berlapang dada dengan kalau kita ada majikan, kawan kerja yang lelaki dan sebagainya. Ya. Malas, dengar juga perkataan malas tu. Nah, itu malas tak malas tu hal dia, tetapi hakikatnya setiap orang tu, lelaki baik perempuan, ada tanggungjawab yang telah Allah tentukan masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 195, masing-masing antara kita, lelaki dan wanita, berhak mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang perempuan, kawan-kawan saya lah ni ya, saya pesan kita semua ni termasuk saya, kalau kita rasa macam nak mengeluh aja, kita yang banyak kerja, kita ingat ni, Allah kata setiap orang akan dapat balasan masing-masing. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. Allah kata, Allah buat disclaimer siap-siap. Ya. Allah Subhanahu wa taala buat satu pengakuan siap-siap. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun wanita, kerana sebahagian kamu adalah turunan sebahagian dari yang lain. Subhanallah. Baik lelaki, baik wanita, setiap daripada kita akan menerima ganjaran masing-masing sesuai dengan keikhlasan kita. Nah, Ustazah tak sebutnya ganjaran tu sesuai dengan kerja dia berat atau ringan. Pada mata kita kerja tu berat atau ringan, itu tidak menjamin ganjaran tu besar atau kecil di sisi Allah. Tidak. Yang membezakan apa? Ikhlas. Kalaupun kerja tu ringan, contohnya membersihkan surau. Mungkin ada setengah orang dipandang, alah apa je dia buat, tolong bersihkan sapu apa, bersihkan tai cicak kat surau. Mudah je kan kerja tu? Berbanding dengan orang yang kena masak-masak kat dapur, lagi penat. Contoh kalau ikut logik akal kita, mana banyak dapat pahala? Orang yang tengah masak-masak, contohlah surau ni ada buat majlis, ya, kita bagi tugas lah, awak tolong bersihkan surau. Mana surau ni pun dah bersih, tak adalah kotor sangat. Tapi tolong perhatikan kalau ada tai cicak dekat tepi-tepi tu, tolong bersihkan. Orang yang ini pula tugas dia ialah menyediakan juadah dekat dapur, masak gotong royong dan sebagainya. Kalau ikut kerja berat, mana yang berat? Yang masak kat dapur lagi berat, panas, nak angkat barang penat, nak kena berdiri dan sebagainya. Tetapi agak-agaknya di sisi Allah, siapa yang paling banyak dapat pahala? Kita pun tak tahu. Sebab apa? Ukuran dia pada ikhlas. Pada ikhlas. Ya. Saya kadang-kadang kan, kita dalam taman dalam seminggu 2 hari kot, 2 kali lalu lori sampah. Kan? Lori sampah tu. Kadang-kadang ada setengah orang lori sampah tak lalu dia tutup pintu. Sebab apa? Tak nak busuk masuk. Kan? Tapi kadang-kadang saya suka nak perhatikan siapa yang kutip sampah kita tu. Ya. Kadang-kadang saya menyapa juga. Kalaulah waktu tu saya pun nak keluar, nak pergi kerja, lalu lori sampah. Memang saya akan tunggu peluang untuk menyapa siapa-siapa pakcik-pakcik yang tolong kutip sampah tu. Kadang-kadang tengok muka macam orang Islam, sebab selalunya yang gelap-gelap tu saya pun tak tahu dia Muslim ke tidak kan. Tak perasan India ke Pakistan, Bangladesh. Kalau Pakistan, Bangladesh biasanya Muslim.
kan. Jadi nak bagi salam pun serba salah. Tengok riak wajah ni Muslim ke tidak. Kadang-kadang bagi salam, dia orang jawab salam. Suka untuk bersapa dengan mereka kerana apa? Kerana mereka tu akan mengingatkan kita beberapa perkara. Kerja mereka kutip sampah. Kadang-kadang sebahagian daripada kita tutup pintu sebab tak nak bau sampah busuk, bau busuk masuk dalam rumah kan. Tapi kalaulah kita cuba memahami mereka, pekerjaan yang mereka buat tu adakah satu pekerjaan yang hina? Bergaul dengan sampah, hari-hari kutip sampah, busuk kan sampah dan sebagainya. Tetapi mungkin di setengah sisi masyarakat pekerjaan tersebut bukanlah hina, tetapi kedudukannya mungkin rendah kita pandang kan. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana? Kalau mereka Muslim dan beriman pada Allah, bagaimana kedudukan mereka di sisi Allah? Hanya Allah sahaja yang tahu sekiranya mereka melakukan pekerjaan itu dengan ikhlas. Jadi mereka mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sebenarnya terinspirasi kalau tengok orang kutip sampah. Sebab apa? Sebab mereka ni buat kerja, satu of course untuk menyara keluarga lah kan. Mungkin cari-cari kerja tak dapat kan, itu je yang dapat, kutiplah sampah. Tetapi mereka buat dengan tak ada rasa malu kan. Dah malu apa, dah itu kerja yang ada. Tak ada rasa malu. Ada orang kutip sampah sombong? Tak ada. Ada orang kutip sampah lori tu belagak? Tak ada. Ada dia rendah diri? Tak ada juga. Sebab tu dia confident je kutip sampah kan. Confident dia je kutip sampah. Subhanallah. Bila tengok orang kutip sampah, dia memberikan kita, saya sendirilah sebagai inspirasi, memberi kita inspirasi. Mungkin setengah orang melihat itu satu pekerjaan yang rendah, tetapi nilai mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hanya Allah yang mengetahui keikhlasan mereka buat kerja tersebut. Kerana pada diri mereka jauh daripada sifat riak, pada diri mereka jauh daripada sifat takabur, sifat nak menunjuk-nunjuk, jauh sekali. Kan? Masya Allah. Dan kalaulah orang yang kutip sampah ni, saya pernah tengok satu dokumentari, orang yang kutip sampah ni di-interview. Ditanyakan kenapa dia pilih pekerjaan tu. Jawapannya apa? Antara jawapannya, of course jawapan yang pertama kerana nak menyara keluarga, tak ada pekerjaan lain yang sesuai, maka itu yang dia dapat, dia pun buat. Tetapi spirit ataupun dalaman mereka yang kutip sampah ni apa? Mereka ni seorang yang pembersih. Ini interview yang real, ditanyakan kepada salah seorang pekerja yang kutip sampah. Pakcik tu mengatakan, saya ni memang pantang tengok benda kotor. Sebab dia dah biasa rutin hari-hari bersih. Tolong kutip sampah orang dan sebagainya. Dia kata saya ni memang sukakan bersih. Sebab itu saya bahagia kerja kutip sampah. Sebab saya membantu rumah orang lain supaya tidak kotor. Jemaah yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada cabang-cabang iman. Kalaulah orang yang kutip sampah tu dia beriman pada Allah, dia ikhlas buat itu kerana menyara keluarganya, dituntut oleh Allah, maka padanya iman. Ya. Kita yang duduk dalam surau ni, yang hari-hari datang majlis ilmu, belum tentu ikhlas. Betul tidak? Ya. Jadi itu satu perkara saya nak tunjukkan bahawa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini kemuliaan itu diukur pada takwanya kita kepada Allah. Dan takwa itu adalah something yang tidak nampak, dia adalah di hati. Dan Rasul SAW bila memberitahu kepada para sahabat Nabi, at-taqwa hahuna. Nabi menunjukkan takwa itu di hati. So kita sahaja yang tahu, Allah sahaja yang tahu level of takwa kita dan sebagainya. Namun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kita ciri-ciri orang yang bertakwa. Sehingga kan ada satu kitab tebal yang ditulis oleh para ulama tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau kita berpeluang mendengar ceramah ataupun berpeluang membaca ciri-ciri orang yang bertakwa, kita cek ciri-ciri itu ada tak pada kita.
Kalau ada sebahagian besarnya, alhamdulillah. Kalau ada ciri-ciri yang masih belum ada pada kita, maka ayuhlah kita berusaha untuk fulfill semua ciri-ciri yang Allah dah sebut dalam Al-Quran akan orang yang bertakwa itu bagaimana wataknya. Kerana apa? Kerana itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pun kena cek, ya, semua orang kena cek. Kita dah penuh ke tak ciri-ciri sebagai orang yang bertakwa tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, itu adalah antara poin pertama yang dikupas oleh Syekh Majdi berkaitan dengan hadis tadi, iaitu di sisi Allah tidak ada dibandingkan antara lelaki dengan perempuan mana yang lebih mulia ataupun tidak. Even though Nabi SAW dah bagi tahu kita, Nabi telah diperlihatkan ramai penghuni neraka itu adalah wanita, tetapi dia tidak memberi kan sifir pada kita bahawa lelaki itu lebih baik, lebih mulia. Tidak. Yang mulia adalah takwanya. Maka kita ada harapan. Kita para wanita, saya sendiri, Kak Siti, Ustazah Radhiyah, kita semua ada harapan untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Kita semua ada harapan untuk menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga hadis yang kita baca ni dia memberikan kita satu motivasi dan juga memberi kita warning. Sebab Nabi dah serap dalam tu tadi warning. Orang perempuan kenapa dia jadi ramai penghuni neraka? Kerana dia cenderung untuk mengingkari suaminya. Itu banyaklah bab kat situ kalau nak kupas. Tapi Nabi bagi motivasi. Bagaimana supaya kita dapat menghapuskan dosa-dosa kita daripada melakukan perkara yang tadi. Kalaupun pernah melaknat, pernah memarahi, pernah mengingkari suami, Nabi dah bagi tahu cara nak baiki balik. Dua perkara. Banyakkan sedekah dan banyakkan istighfar. Bab sedekah, bab istighfar. Sekarang kita akan pergi pada dua bab ini dalam masa 15 minit, insya-Allah. Pertama saya nak sebut berkaitan bab sedekah, infak, ya. Bab sedekah, bab infak. Sedekah yang paling mulia, sedekah apa? Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sedekah kepada kaum kerabat yang ada pertalian darah dengan kita. Isteri sedekah kepada suami. Apa hukumnya? Isteri belanja untuk hal-hal rumah tangga. Apa hukumnya? Isteri belanja perbelanjaan anak-anak rumah. Apa hukumnya? Kalau suami belanja isteri, suami belanja hal-hal rumah tangga, apa namanya? Itu namanya nafkah. Kalau suami yang menguruskan, spend duit, memperuntukkan belanja untuk isteri, anak-anak, itu namanya nafkah. Nafkah hukumnya wajib. Wajib, ya. Kalau tak dibuat, nanti Allah akan tuntut di padang mahsyar. Itu lelaki. Isteri pula. Dah suami wajib bagi pada isteri, perlu ke isteri bagi? Itu persoalannya. Alhamdulillah, kalau dapat, alhamdulillah. Kalau ada isteri yang gajinya mungkin lebih besar daripada suami, ya, dan suami gajinya kecil, tak cukup nak menampung kos sara hidup sekarang yang rata-ratanya tinggi, sekolah anak, barang dapur, semua dah makin mahal. Isteri pula bekerja. Jadi isteri pun kesiankan anak tak cukup, makan tak menentu sebagainya kan, nak sekolah baju tak cukup sebagainya, isteri pun belanja, tong-tong, top up untuk belanja. Hukum dekat situ apa? Isteri membelanjakan hal rumah tangga ni. Nafkah ke? Namanya sedekah. Dan itu adalah sedekah yang paling tinggi martabatnya. Satu lagi. Orang perempuan jangan merungut. Apa pula saya yang nak keluar duit? Nafkah ni kan orang lelaki. Memanglah Kak, nafkah orang lelaki, tapi Nabi sebut kalau orang perempuan yang keluar duit namanya sedekah. Dan sedekah tu yang paling tinggi nilainya.
Sebab dia dah tahu orang perempuan akan mengungut punya. Kan? Orang perempuan akan kata, apa pula? Itu kan tugas lelaki bagi nafkah. Apa pula kita penat-penat cari kerja, kita pula nak bagi nafkah kat dia. Duit kita lah. Kan? Itu biasa orang perempuan. Sebab itu disebut nafkah tu, nafkah yang paling mulia. Kadang-kadang kita ni kan mudah nak bagi bantuan pada orang luar berbanding dengan orang dalam rumah. Kita mudah nak bagi bantuan pada kawan-kawan, pada orang yang kita tak kenal pun. Kita mudah nak bagi. Tapi kalau adik-beradik kita susah minta tolong, kau kerja lah, malas, tak nak kerja, aku penat-penat kerja, aku pula nak tanggung. Tu ayat biasa adik-beradik. Biasa saya dapat dengar. Betul tak? Kan? Tapi kalau tiba-tiba kita dengar ada orang minta sumbangan, wakaf, ya, infak Quran, wakaf Quran, wakaf bangunan, contoh, minta sedekah itu, sedekah ini, laju kita nak bagi. Betul tak? Kadang-kadang tak berkira pun. Ya. Oi, banyak ni nak bagi. Tapi kalau adik-beradik minta, berkira tak? Bulan lepas dah bagi, bulan ni minta lagi. Contohnya, ya. Jadi saya pun kena ingat-ingat. Setiap daripada kita kena ingat tu. Kita jangan tertipu, ya, jangan tertipu. Sebab itu ilmu kena ada. Tertipu tu sebab apa Ustazah kata? Jangan tertipu dengan hawa nafsu. Kalau kita tak ada ilmu, memang kita cenderunglah untuk buat begitu. Suami minta ataupun anak-anak tak cukup duit kat rumah, kita tak nak itu minta dengan ayah. Pula mak pula, nafkah tu ayah wajib, bukan mak contoh. Kalau adik-beradik nak pinjam duit, nak minta duit, apa pula kau kerja lah, aku pun kerja contoh. Ya. Itu kita sama-sama ingat, nafkah yang diberi atas pertalian darah itu adalah paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi dekat hubungan keluarga, lagi rapat dan tinggi nilai sedekahnya itu kalau kita bagi duit. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan sedekah lagi ni. Dalam hadis Nabi SAW, kalau ada duit, bolehlah sedekah. Kalau tak ada duit, nak sedekah apa Ustazah? Ya. Nabi sebut dalam mafhumnya lah saya sebut, ya, senyum tu pun sedekah. Tulang 4 kerat kita pun sedekah. Pihak surau perlukan bantuan nak buat gotong royong. Dekat kampung kita ada kenduri kahwin, majlis apa sama, tak perlukan tulang 4 kerat kita. Kita turun pergi bantu. Itu juga dikira sebagai sedekah. Sedekah ni bukan kira duit saja. Bila kita faham konsep itu adalah sedekah, Masya Allah, maka kita akan mudah untuk membantu orang yang memerlukan bantuan. Dan kita mudah untuk tersenyum. Senyum tu free. Tak perlu bayar pun. Tak ada pun masuk duit. Senyum, tak payah pun. Senyum je. Yang penting faham. Faham dan berazam nak ikut sunnah Nabi. Berazam nak ikut apa yang Nabi galakkan. Nabi kata senyum, kerana senyum itu sedekah. Salam, ya. Ifshus salam, berikan salam. Itu semua. Bila kita buat semua tu kerana Nabi yang galakkan, kerana Nabi yang suruh, maka kita akan mudah untuk buat. Apa hal pula nak senyum? Tak kenal tiba-tiba nak senyum kan? Tak. Kita nak ikut, faham kita kan nak ikut apa yang Nabi suruh. Nabi suruh senyum, senyumlah dengan siapa-siapa pun. Kan? Pergi mana-mana, jumpa orang tepi jalan, senyum. Kalau rasa dia orang Islam, bagi salam. Kalau rasa dia bukan Islam, senyum. Dia akan senyum balik pada kita. Senyum kita pada orang bukan Islam. Petang-petang siapa rajin pergi jogging. Kadang-kadang ada Cina jogging, orang India jogging. Kita senyum. Selamat petang. Good morning aunty, good evening aunty. Sambil-sambil kita senyum kan. Sedekah tu, kata Nabi SAW. Saya kira bab sedekah sedikit sahaja itu yang saya mampu kongsikan dengan keterbatasan masa. Kita pergi sedikit bab takasur istighfar, ya, perbanyakkan istighfar. Itu 2 tips Nabi kata.
nak hapuskan dosa orang perempuan. Nabi kesian kat kita orang perempuan ni. Dah lah datang haid, hormonnya tak menentu, emosinya tak stabil. Lepas tu marah-marah pula bila datang haid tu. Semua orang dimarah, laki dia marah, anak-anak dimarah. Nabi sebut dalam hadis ni kan, banyak melaknat dan mengingkari suami. Jelas Nabi sebut tu. Saya pun senyum juga sebab terkena batang hidung ya. Banyakkan sedekah, banyakkan istighfar. Bab istighfar. Nabi SAW aja penghulu segala istighfar. Apa dia penghulu segala istighfar? Siapa tahu penghulu segala istighfar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Apa lagi? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan. Apa penghulu istighfar? Saya pun lupa dah bila nak bercakap. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu penghulu segala istighfar ya. Elok diamalkan. Ikutlah tuan-tuan, puan-puan, jemaah yang dirahmati Allah. Nak amal 10 pagi, nak amal 10 petang. Tapi kalau tak dapat yang panjang-panjang, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, itu pun boleh ya. Dan disebut di dalam hadis Nabi SAW, amalan Nabi. Amalan Nabi SAW paling kurang berapa banyak Nabi beristighfar? 70 kali disebut dalam hadis. Ada juga yang menyebut 100 kali amalan Nabi SAW. Yang masyhur 70 kali. Kalau Nabi SAW yang dijanji masuk syurga, jamin, maksum, tak ada dosa, Nabi pun istighfar. Agak-agak kenapa Nabi istighfar? Anak saya tanya soalan tu. Kalau dah Nabi SAW dijamin syurga, kenapa Nabi istighfar? Sebagai contoh, ya, qudwah hasanah. Sebagai contoh untuk umat baginda. Jadi kita sebagai umat Nabi ni, dapat lagi perempuan pula. Perempuan yang dipesan tadi tu, kita semua dipesan oleh Allah, oleh Nabi, supaya perbanyakkan istighfar, bagi menghapuskan dosa kita mengingkari suami. Kenalah kita lagi perbanyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu yang paling mudah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya. Dan penghulu segala istighfar yang disebut tadi itulah. Ya. La ilaha illa anta. Bukan. Subhanaka minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu bentuk istighfar juga. Istighfar siapa yang tu? Istighfar Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau ditelan ikan nun. Mengakui segala kesilapan, dia pun beristighfar dengan lafaz yang tersebut. Penyesalan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mengakui Allah itu dan mengakui kesilapan dan seterusnya membawa kepada istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Jadi saya kira jemaah yang dirahmati Allah sekalian, setakat ini sahaja yang dapat saya kongsikan, keterbatasan 1 jam masa kita untuk saya menyampaikan apa yang dipesan oleh Nabi SAW khusus kepada kita, ya ma'syaran nisa, orang perempuan ya. Nabi pesan apa dia bawa balik? Pertama, banyakkan sedekah. Kedua, banyakkan istighfar. Agak-agaknya kalau pagi tadi ada terbuat muka dengan suami, ada tertinggi suara pada suami, keluar rumah, banyakkan sedekah. Ataupun teringat saja, astaghfirullahalazim. Teringat saja terbuat salah pada suami, astaghfirullahalazim. Mudah kan? Mudah sahaja yang Nabi SAW bagi tips pada kita supaya kita wanita terselamat dari jadi penghuni neraka.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan sepotong doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم لا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.